Kami dari kumpulan 4 akan menerangkan tentang dua tokoh. Tokoh pertama ialah Pendeta Zaba, Zainal Abidin bin Ahmad, dan tokoh kedua ialah Aminuddin Baki. Latar belakang Zabah. Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Zabah dilahirkan pada 16 September 1855 di Bukit Kerdas, Jempol Bukit Kikit, Negeri Sembilan. Sebagai anak sulung, kecemerlangan peribadinya, tajam pemikiran dan semangat patriotik telah menjadikan beliau tokoh terbilang dalam sejarah Malaysia. Keluarganya berketurunan Bugis terkemuka dengan ayahnya Ahmad Ibrahim menonjol dalam agama, puisi dan penulisan. Ibunya, Intan Awaluddin, walaupun buta huruf, mendidik Zabah dengan disiplin dan keberanian. Zabah kemudian mengecapi kejayaan dalam pendidikan di Maktab Melayu Kuala Kangsar, membuktikan pencapaiannya melalui berkahwin 2 kali dan mewariskan minatnya dalam bidang pendidikan dan sastra kepada anak-anaknya. Hari ini saya ingin menceritakan tentang latar belakang Datuk Seri Aminuddin bin Baki. Beliau dilahirkan di sebuah kampung di Cemur Perak pada 6 Januari 1926. Beliau memulakan pendidikan awalnya di Sekolah Melayu Cemur pada tahun 1932. Selepas lulus peperiksaan Darjah 5 pada tahun 1936, beliau meneruskan pelajarannya di Sekolah Anderson yang merupakan sekolah Inggeris yang terbaik di ibu ketika itu. Pada tahun 1941, beliau telah menamatkan zaman persekolahan menengahnya. Dan sekitar 1945, beliau mula menunjukkan minat dalam Persatuan Pelajar ketika berhasil kagum dengan Persatuan Pelajar-Pelajar Melayu yang ditubuhkan pada 20 November 1945 di Victoria Institution, Kuala Lumpur. Walaupun persatuan itu hanya mempunyai 11 orang ahli, persatuan itu bertukar nama kepada Kesatuan Persuratan Penuntut-Penuntut Melayu pada 11 Februari 1946 untuk menyatukan semua persatuan pelajar di tanah Melayu. Beliau dilantik sebagai setiausaha dan kemudiannya menubuhkan Persatuan Pelajar-Pelajar Melayu Insaf, PERNI, di Perak pada April 1946. Namun, pelibatannya hanya sementara kerana pada Oktober 1947, Datuk Seri Aminuddin diterima sebagai pelajar di College Raffles. Ini merupakan Universiti Nasional Singapura sejak 8 Oktober 1949. Dalam masa yang sama, UMNO yang telah ditubuhkan bagi menentang penubuhan Malayan Union menggalakkan pemimpin-pemimpin Persatuan Pelajar untuk berusaha ke arah pencapaian matlamat itu. Jadi, Aminuddin, beliau dan pemimpin-pemimpin pelajar yang lain mengambil keputusan untuk menubuhkan sebuah persatuan yang lebih kuat. Persatuan telah bersidang selama 2 hari di Jalan Tambun, Ipoh. Hasil daripada persidangan itu terbentuklah Gabungan Pelajar-Pelajar Melayu Semenanjung GPMS pada 15 Ogos 1948. Walau bagaimanapun, pada tahun 1949, Datuk Seri Aminuddin terpaksa menghentikan kegiatan persekutuan pelajarnya kerana ditawarkan ke Universiti Malaya Singapura. Pada ketika itu, beliau hanya mengikuti perkembangan persatuan dari jauh. Semasa di universiti, Aminuddin berminat mengajar dan untuk menimba pengalaman, beliau mendaftar sebagai guru sambilan di Sekolah Malam Aglo Melayu. Beliau mengajar di sekolah itu dari tahun 1949 hingga 1951. Pada tahun 1950, beliau berbiak aktif semula dalam GPMS dan dilantik sebagai yang dipertua persatuan itu. Dan juga dalam tahun yang sama, beliau lulus peperiksaan sarjana sastra dan pada tahun berikutnya, beliau memperoleh ijazah sarjana sastra dengan kepujian. Saya akan menerangkan justifikasi pemilihan tokoh Pendeta Zabah dan Aminuddin Baki. Yang pertama, kami memilih Zainal Abidin atau lebih dikenali sebagai Pendeta Zabah kerana beliau merupakan seorang sastrawan dan pemikir Melayu keturunan Bugis dan Minangkabau. Beliau aktif dalam bidang penulisan dan penterjemahan. Beliau juga memiliki ketajaman pemikiran, kesungguhan dan keberanian dalam sesuatu perkara. Pendeta Zabah ialah seorang yang tabah, bersemangat patriotik dan kental dalam setiap perjuangannya. Beliau merupakan seorang yang bijak kerana beliau gemar membaca, menulis dan mengarang yang menyebabkan beliau berjaya dalam setiap kerjayanya. Pendeta Zabah juga seorang pengkritik, propagandis dan provokator yang berani, lantang dan tegas, bukannya takut seperti tikus yang melutut di kaki penjajah. Oleh itu, kita perlulah mengikut sikap Pendeta Zabah kerana terdapat banyak pengajaran dan sikap yang boleh kita contohi. Seterusnya, Aminuddin Baki. Aminuddin Baki telah dipilih sebagai bahan kajian kami. Beliau merupakan seorang yang tekun dan sangat mencintai ilmu. Beliau juga sangat suka menuntut ilmu. Aminuddin Baki ialah seorang yang sentiasa mengingatkan kanak-kanak Melayu untuk kuat berusaha dan mementingkan ilmu. Antara salah satu ungkapan beliau yang menarik ialah tiada miskin seorang pelajar kerana sedikit harta dan keluarga, tetapi miskin seorang pelajar kerana sedikit ilmu dan amal. Tiada kaya seorang hartawan kerana banyak harta dan keluarga, tetapi kaya seorang hartawan kerana banyak ilmu dan amal.
Aminuddin Baki telah berjaya membuktikan bahawa anak Melayu juga boleh menyambung pelajaran di luar negara. Beliau berjaya meraih Master of Methods di University of London. Oleh itu, dengan kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu, dengan ini kita boleh menjejaki langkah-langkah beliau dalam menuntut ilmu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang analisis pemikiran Tan Sri Dr. Zainal Abidin bin Ahmad, Pendeta Zabbar. Cabang pemikiran beliau adalah berkaitan bahasa, agama dan ekonomi. Beliau sangat menitik beratkan martabat orang Melayu dan bidang pemikiran beliau ialah bahasa dan pendidikan, sastera, falsafah, agama dan politik sosial. Untuk bahasa dan pendidikan, melalui karya beliau, jelas Zabbar cuba menangani kelemahan kaedah karang-mengarang, tata bahasa dan ejaan supaya masalah berkenaan bahasa Melayu dapat diselesaikan. Manakala bidang pendidikan pula, Zabbar masih giat berjuang untuk memajukan dan meninggikan taraf pendidikan anak bangsanya melalui penulisannya. Yang kedua adalah mengenai sastera. Inspirasi Zabbar adalah bapanya sendiri yang berbakat dalam mengarang, bersyair serta rajin menelaah pelbagai jenis buku agama, surat khabar, hikayat Melayu dan bahan bacaan yang lain. Untuk agama pula, membaca majalah tempatan dan luar negara adalah cara beliau mendalami ajaran Islam. Kebolehan beliau dalam membaca ayat Al-Quran dan berbahasa Arab salah satu faktor beliau untuk mahir dalam bidang agama. Zabbar berusaha mendakwahkan fikiran-fikiran reformis agama Islam kepada masyarakatnya untuk membentuk sasiah diri dengan berpandukan hadis Al-Quran. Cabang pemikiran yang terakhir pula adalah mengenai politik dan sosial. Matlamat beliau dalam perjuangannya adalah untuk mencapai kemerdekaan negara. Caranya ialah dengan menyuruh orang Melayu meniru kesungguhan orang Cina di tanah Melayu yang mengumpul wang untuk anak bangsa mereka. Zabbar berharap wang hasil yang dikumpul dapat dijadikan modal untuk pelaburan manakala keuntungan digunakan bagi kebajikan orang Melayu. Baiklah, kita pergi kepada analisa pemikiran tokoh Aminuddin Baki atau lebih dikenali sebagai Bapa Pendidikan Malaysia. Pemikiran berdasarnya yang pertama ialah beliau berjaya menubuhkan badan bukan kerajaan, contohnya gabungan pelajar mahasiswa Semenanjung iaitu GPMS dalam memperjuangkan generasi muda. Jadi apakah fungsi badan ini? Ianya bertujuan meninggikan darjat ilmu pengetahuan dalam bidang yang berteraskan prinsip ilmu dan takwa dalam menjalankan pelbagai aktiviti pembelajaran dan pengajaran, termasuklah ceramah, latihan kesukanan, keagamaan dan juga kebudayaan. Aktiviti-aktiviti ini telah menyemarakkan semangat tokoh Aminuddin Baki dan menyeru bangsa Melayu agar terus belajar dan terus belajar. Pemikiran yang kedua ialah beliau begitu berpegang teguh dengan konsep keagamaan dengan cara menekankan nilai-nilai Islam dalam kalangan anak-anak Melayu. Mengapa nilai-nilai Islam ini penting? Ini kerana kefahaman agama yang tinggi dan baik dalam setiap individu mampu menyemarakkan semangat dalam tamadun. Apa yang menjadi inspirasi dalam pemikiran beliau adalah beliau sangat berbakat dan mahir dalam menghafal dan menulis surah atau hadis dalam bahasa Arab. Beliau pernah berkata, tiada syarat umur, masa atau tempat dalam menuntut ilmu. Keseimbangan dunia perlulah seiring dengan akhirat agar sentiasa diberkati oleh Tuhan. Selain daripada menjadi tokoh pendidik, Aminuddin Baki juga pernah menjadi ahli Partisi Islam Malaysia iaitu PAS. Beliau turut terlibat dalam penggubalan dasar pelajaran antaranya laporan Razak dan juga laporan Rahman Talib. Melalui penggubalan dasar tersebut, beliau memainkan peranan betapa pentingnya bahasa Melayu dalam bidang pendidikan dan meninggikan kedudukan sekolah agama rakyat. Seterusnya, arkitek pendidikan ini telah merubah pelbagai sistem pendidikan tanah Melayu. Semasa menyandang jawatan Ketua Penasihat Pembelajaran, beliau menghantar satu memorandum iaitu Memorandum on the Suggested System of National Education. Isi kandungannya termasuklah mewujudkan sekolah aliran Melayu. Dalam pada itu, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia KPM bersetuju mewujudkan dan memulakan sebanyak 52 buah sekolah darjah menengah Melayu di sekolah-sekolah menengah Inggeris. Akhir sekali, buah fikirannya berjaya memartabatkan profesion perguruan di Malaysia. Aminuddin Baki sangat bergiat aktif dalam memperjuangkan hak guru dan memartabatkan kejayaan perguruan. Contohnya, beliau telah berjaya menyentuh masalah penempatan guru-guru yang terlatih dan mempertingkatkan keberkesanan pengurusan sekolah.
Seterusnya saya akan membentangkan tentang perbandingan pemikiran antara tokoh Pendeta Zabah dan Aminuddin Baki. Perbandingan yang pertama ialah perbandingan pemikiran tentang bahasa Melayu. Kedua tokoh ini mempunyai pemikiran yang sama dalam memutabakkan bahasa Melayu di Malaysia. Pendeta Zabah menekankan pentingnya bahasa dalam membentuk identiti bangsa dan berpendapat bahawa bahasa Melayu perlu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan di Malaysia. Aminuddin Baki pula menekankan betapa pentingnya bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Beliau juga selalu memastikan bahasa Melayu berada di tempat yang betul. Seterusnya berkenaan pendidikan. Kedua tokoh mempunyai pemikiran untuk memajukan pendidikan di Malaysia. Pemikiran Pendeta Zabah tentang pendidikan ialah ia sangat penting. Ia bukan sahaja merangkumi pengetahuan tetapi juga dapat membina watak dan karakter seseorang. Pemikiran Aminuddin Baki pula tentang pendidikan ialah luar biasa. Ini dibuktikan dengan kontribusinya yang besar dalam memajukan sistem pendidikan sehingga setiap individu dapat pendidikan yang berkualiti. Ketiga, berkenaan sosial. Kedua mereka berpendapat penggunaan bahasa Melayu harus dijadikan bahasa utama dalam pendidikan untuk tingkatkan perpaduan sosial dan pemahaman antara masyarakat yang berbeza. Okey, seterusnya tentang politik. Zabah mempunyai pemikiran kritikal terhadap politik dan menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap politik moden kerana beliau merasa bahawa sistem politik moden tidak mampu memberikan solusi yang memadai terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Aminuddin Baki pula berpendapat dengan adanya nilai politik seperti keadilan, kebebasan dan lain-lain dalam diri pelajar dapat tingkatkan masyarakat. Akhirnya berkenaan agama Islam. Pemikiran Aminuddin Baki tentang agama Islam adalah progresif dan terbuka. Hal ini disebabkan oleh pemikirannya tentang kesetaraan antara lelaki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Zabah pula terkenal dalam pemikiran pembaharuan Islam. Beliau juga berfikiran bahawa agama Islam dapat memperkuatkan identiti nasional. Bagi analisis pemikiran tokoh terhadap isu semasa berdasarkan kerangka falsafah pula, tidak dinafikan bahawa kedua-dua tokoh ini menekankan kepentingan pendidikan. Namun, Zabah lebih menekankan pendidikan yang merangkumi aspek rohani dan jasmani. Beliau juga percaya pendidikan itu adalah untuk membangunkan masyarakat Melayu. Manakala Aminuddin Baki pula, beliau lebih menekankan pendidikan yang merangkumi pendidikan yang bersepadu dan holistik. Jadi, jika dilihat pada isu semasa pada era teknologi terkini seperti isu semasa pendidikan digital, Aminuddin Baki mungkin pemikirannya lebih selari kerana pendidikan holistiknya merangkumi adaptasi teknologi. Hal ini kerana teknologi menyediakan peluang untuk belajar yang lebih luas dan mendalam kepada pelajar. Pendidikan digital ini bukan untuk membangunkan masyarakat Melayu. Jadi, oleh itu, pemikiran Aminuddin Baki adalah pemikiran yang selaras dan selari dengan adaptasi teknologi dalam pendidikan. Isi ketiga ialah Zabah dan Aminuddin Baki memiliki pandangan serupa dalam hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial. Zabah menekankan pentingnya pendidikan untuk merangsang perubahan sosial dan menganggapnya sebagai hak untuk semua, termasuk wanita. Meskipun Zabah lebih fokus pada pendidikan lelaki Melayu pada zaman reformasi, prinsip kesamarataan dalam pemikirannya mencakup pendidikan tanpa mengira jantina. Aminuddin Baki dengan pendekatannya yang holistik dan bersepadu juga mendukung isu persamaan taraf jantina dalam pendidikan. Keseluruhan, pandangan kedua-dua tokoh ini sejajar dengan falsafah perubahan sosial positif melalui pendidikan. Isi keempat ialah Zabah dan Aminuddin Baki memiliki perspektif yang berbeza dalam menangani isu kesihatan mental pelajar melalui pendidikan holistik. Zabah yang melihat pendidikan sebagai alat untuk membangunkan masyarakat kurang menekankan aspek holistik. Sebaliknya, Aminuddin Baki menekankan aspek holistik dalam pendidikan dengan memperhatikan aspek intelektual, emosi dan sosial. Aminuddin Baki meyakin bahawa pendidikan holistik dapat membantu pelajar menghadapi tekanan akademik
dan stres melalui pemikiran kritis, pengawalan emosi dan pengembangan hubungan sosial yang sihat. Dengan ini, pandangan Aminuddin Baki lebih sejajar dengan isu semasa kesihatan mental pelajar berbanding dengan pendekatan Zaba yang lebih berfokus pada pembangunan masyarakat. Tidak cukup dengan itu, dalam falsafah reformasi pula, Zaba dan Aminuddin Baki adalah penggerak reformasi yang percaya dalam perubahan dan kemajuan. Dalam konteks itu, isu semasa seperti reformasi pendidikan, kedua-dua pemikiran ini selari dengan falsafah yang menekankan perubahan dan reformasi. Hal ini dikatakan demikian kerana Zaba menunjukkan pentingnya pendidikan yang inklusif dan merata, iaitu pendidikan yang menekankan hak individu untuk mengakses dan berpeluang dalam pendidikan yang sama tanpa memandang latar belakang, keadaan ataupun kemampuan mereka. Perkara ini akan dapat kemajuan semua lapisan masyarakat. Sebaliknya, pemikiran Aminuddin Baki menunjukkan pentingnya pendidikan yang merangkumi aspek-aspek yang lebih luas dari pembelajaran termasuk kesejahteraan emosi dan sosial. Menurut beliau, pendidikan tidak hanya berfokuskan melalui bidang akademik sahaja, malah perlu diluaskan kepada bidang lain juga, contohnya bidang kurikulum dan kemahiran pelajar. Oleh itu, kedua-dua pemikiran tokoh ini memberikan kerangka yang berguna untuk menganalisis dan memahami isu reformasi pendidikan. Akhir sekali, kerangka falsafah yang dapat dikaitkan dengan pemikiran Zaba dan Aminuddin Baki adalah pembangunan negara. Kedua-dua pemikir ini melihat pendidikan sebagai alat penting untuk membangun negara dalam konteks isu semasa seperti pembangunan ekonomi dan politik. Pemikiran Zaba menjurus kepada pentingnya pendidikan dalam memperbaiki status ekonomi masyarakat Melayu. Beliau melihat pendidikan sebagai cara untuk mempromosikan nilai-nilai seperti kerja keras, disiplin dan tanggungjawab yang beliau percaya penting untuk pembangunan ekonomi. Berbeza pula dengan Aminuddin Baki yang memfokuskan terhadap pembangunan politik. Beliau menunjukkan pentingnya pendidikan dalam membentuk individu yang berpengetahuan, bertanggungjawab dan aktif dalam proses politik. Beliau menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kesamarataan dan kebebasan. Jadi pemikiran Zaba dan Aminuddin Baki tentang pembangunan berbeza, iaitu masing-masing ialah pemikiran berdasarkan pembangunan ekonomi bagi Zaba dan pembangunan politik bagi Aminuddin Baki. Secara keseluruhannya bukan soal mana yang benar atau salah, tetapi lebih kepada bagaimana kita menggabungkan kedua pemikiran ini untuk mencipta sistem pendidikan yang seimbang dan holistik. Kedua-dua pemikiran ini sebenarnya saling melengkapi dan dapat digunakan bersama-sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas. Kedua-dua pemikiran tokoh ini juga memiliki kesamarataan dan perbezaan serta kedua-duanya memberikan perspektif yang berguna untuk memahami falsafah dan isu semasa. Jadi, bukan tentang pemikiran mana yang benar dan selari, malah ia lebih kepada cara kita mengambil pelajaran dari pemikiran mereka dan menerapkannya dalam konteks kita pada hari ini. Secara keseluruhan, tokoh Zaba dan Aminuddin Baki merupakan sumber inspirasi dalam bidang pendidikan Melayu dan Arab. Zaba menjadi pendorong penting dalam perkembangan pendidikan Melayu pada zamannya, sementara Aminuddin Baki mewakili contoh terbaik bagi pelajar yang mengejar ilmu dengan penuh semangat. Pemikiran futuristik Aminuddin Baki memberi impak besar pada sistem pendidikan hari ini, terutamanya dalam pelaksanaan sistem sekolah kebangsaan. Sebagai pelajar di Universiti Malaysia Kelantan, kita dapat mengambil iktibar dari dedikasi dan keberanian kedua-dua tokoh ini. Semoga generasi akan datang dapat menghargai kepentingan ilmu dan mengambil inspirasi daripada perjuangan Zaba dan Aminuddin Baki. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.